Baiklah, saya akan bercakap mengenai seorang tokoh yang bernama Adam Smith. Adam Smith merupakan seorang pakar ekonomi dan ahli falsafah dari Scotland. Adam Smith terkenal kerana pengaruh bukunya, The Will of Nation, dan dianggap sebagai bapa ekonomi moden. Pada tahun 1751, Adam Smith telah dianugerahkan gelaran profesor oleh University Glasgow. Pada tahun 1762, pihak University Glasgow telah menganugerahkan beliau gelaran Doktor Undang-Undang. Pada tahun 1787 sehingga tahun 1789, beliau memegang jawatan sebagai Rektor University Glasgow. Adam Smith merupakan seorang pengasas kepada disiplin ekonomi moden. Beliau memperkenalkan teori bahawa seseorang individu boleh membina kehidupan bermoral dan berekonomi tanpa bimbingan atau arahan daripada negara. Adam Smith percaya bahawa kerajaan cuma mempunyai 3 fungsi, iaitu melindungi rakyat daripada penakluk tentera, melindungi warga negara daripada ketidakadilan, menyediakan kemudahan seperti jalan raya dan sebagainya. Baiklah, berikut merupakan sumbangan Adam Smith. Yang pertama, pengasas kepada ekonomi moden. Kedua, konsep ekonomi laissez-faire. Ketiga, mengkritik dasar merkantilisme. Keempat, memperkenalkan teori percukaian. Kelima, memperkenalkan amalan perdagangan. Keenam, memperkenalkan teori ekonomi yang sistematik. Dan yang terakhir, memperkenalkan pengumpulan modal. Baiklah, kita pergi kepada fakta yang pertama, iaitu pengasas kepada ekonomi moden. Sekitar abad ke-18, Adam Smith telah memperkenalkan teori yang mengatakan seseorang individu boleh membina kehidupan bermoral dan berekonomi tanpa bimbingan atau arahan daripada sesebuah negara. Sesebuah negara akan menjadi kuat apabila rakyatnya bebas. Beliau juga mempertengahkan idea mengakhiri sistem feudal, polisi merkantilisme, monopoli negara, dan beliau telah memperkenalkan kerajaan laissez-faire, iaitu kerajaan berasaskan pasaran bebas. Seterusnya, fakta yang kedua. Adam Smith telah memperkenalkan konsep ekonomi laissez-faire. Laissez-faire ialah istilah Perancis yang bermaksud biarkan keadaan seperti sedia ada. Konsep ini merujuk kepada kehendak sekumpulan pedagang Perancis yang mahukan urusan perdagangan mereka tidak diganggu oleh kerajaan. Doktrin ini dikembangkan oleh Adam Smith di England, dan beliau berpendapat kerajaan tidak harus campur tangan dalam urusan ekonomi. Sebaliknya, membiarkan sistem ekonomi berfungsi seperti biasa. Dengan cara ini, sistem ekonomi akan berfungsi dengan lebih cekap dan memaksimumkan kebajikan umum. Fakta yang ketiga, mengkritik dasar merkantilisme. Adam Smith telah mengkritik dasar merkantilisme, iaitu tindakan kerajaan mengawal koloni. Menurut beliau, koloni hanya akan berkembang pesat apabila diberi kebebasan menjalankan aktiviti mengikut pilihan sendiri. Tindakan mengawal koloni secara politik akan membebankan negara induk dari segi kewangan. Kritikan ini turut ditujukan kepada monopoli yang dilakukan oleh syarikat Hindi Timur Inggeris. Seterusnya ialah teori pencukaian. Menurut Adam Smith, teori pencukaian ialah kerajaan hanya mengenakan cukai dengan cara tidak menggugat kesejahteraan ekonomi dan rakyat sesebuah negara. Rakyat patut menyokong negara yang memberi kebebasan mengikut kebolehan sendiri. Antara amalan ekonomi tersendiri yang dipercayainya ialah kekayaan sesebuah negara dinilai dari segi stok emas dan perak. Selain itu,
Negara patut mengekalkan penguasaan ke atas emas dan perak serta mengenakan cukai ke atas barangan import. Memberikan subsidi kepada pengekspor dan melindungi industri domestik. Seterusnya, amalan perdagangan. Adam Smith berpendapat pembeli dan peniaga perlu sama-sama mendapat keuntungan. Mengimport dan mengekspor barangan hendaklah memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak. Faedah perdagangan perlu dinikmati oleh kedua-dua pihak. Selain itu, semua pihak perlu meningkatkan kemakmuran, sama seperti pertanian atau pembuatan. Kekayaan sesebuah negara bukan dalam kuantiti emas dan perak di dalam bilik kebal, tetapi jumlah pengeluaran dan perdagangan. Terusnya, teori ekonomi yang sistematik. Menentang teori lama ekonomi perdagangan yang menekankan perlunya negara memiliki jongkong emas dan dalam jumlah yang besar. Adam Smith menolak pandangan golongan pisiokrat yang mengatakan bahawa tanah merupakan sumber utama. Adam Smith menekankan perkara yang paling penting ialah tenaga buruh. Beliau juga menekankan bahawa peningkatan pengeluaran dapat dicapai melalui pembahagian kerja serta menentang peraturan usang dan campur tangan pemerintah yang menghalang perkembangan dan perluasan industri. Dalam pasaran bebas, bergerak menurut mekanisme secara automatik, di mana pengeluar mengeluarkan barangan yang diperlukan oleh masyarakat dan permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Walau bagaimanapun, harga barang tersebut dalam pasaran akan meningkat jika barang yang diperlukan itu adalah kurang berbanding dengan permintaan. Ini akan menyebabkan keuntungan kepada pengeluar barang tersebut. Seterusnya, pengumpulan modal. Proses pengumpulan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembahagian kerja. Pengumpulan modal merupakan syarat utama terjadinya proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Malahan, Adam Smith menyatakan bahawa pelaburan dilakukan kerana pemilik modal mengharapkan keuntungan. Keuntungan pula bergantung kepada iklim pelaburan hari ini dan keuntungan nyata. Keuntungan cenderung menurun dengan wujudnya kemajuan ekonomi. Keadaan ini dapat digambarkan bahawa pada waktu pengumpulan modal yang cepat, maka persaingan meningkat antara pemilik modal dengan sendirinya akan meningkatkan upah. Pada akhirnya akan menurunkan keuntungan pemilik modal.